Assalamualaikum dan salam sejahtera buat Profesor Madya, Dr. Fariza Khalid dan rakan-rakan semua. Saya Maizata Adawiyah binti Abdul Rahman dari Sumber dan Teknologi Maklumat, Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia akan membentangkan tajuk kajian saya iaitu kebimbangan ibu bapa terhadap risiko keselamatan cyber semasa pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran dari rumah iaitu PDPR. Sebagai pengenalan, COVID-19 yang dikesan buat pertama kalinya di Wuhan, China telah diisytiharkan sebagai pandemik oleh WHO pada 11 Mac 2020. Kemudian KPM telah mengeluarkan garis panduan bagi memastikan walaupun negara kita dilanda pandemik namun pelajaran tetap diteruskan dan dilaksanakan dalam situasi yang selamat di rumah agar anak-anak tidak mengalami keciciran. Pembelajaran jarak jauh semasa musim pandemik di Malaysia dikenali sebagai PDPR dan dijalankan dalam tempoh semasa murid tidak dapat ke sekolah dalam jangka masa tertentu akibat wabak dan sebagainya. Seterusnya, semasa pandemik, aplikasi telesidang telah menunjukkan peningkatan penggunaan yang mendadak kerana semua aktiviti yang dirancang secara bersemuka terpaksa dijalankan secara dalam talian. Malah di Malaysia sendiri, murid-murid dari peringkat prasekolah menggunakan aplikasi telesidang untuk meneruskan pembelajaran dari rumah. Jadi dengan peningkatan penggunaan teknologi, keperluan untuk memastikan keselamatan cyber juga semakin meningkat. Dan menurut Microsoft Security Intelligence, banyak lebih 500,000 peranti terlibat dalam aktiviti ancaman global dan industri yang paling terjejas adalah pendidikan. Siaran media oleh Kementerian Komunikasi dan Multimedia pada 2 Jun 2021 menggesa rakyat supaya berwaspada dan bersiap siaga terhadap ancaman cyber. Malah dalam satu jawapan bertulis kepada bernama, SKMM menasihati ibu bapa agar sentiasa peka dengan risiko dan ancaman dalam talian dan menggunakan perisian kawalan ibu bapa. Pembelajaran pada musim pandemik ini menuntut pelajar untuk menggunakan pelbagai jenis medium seperti Zoom, Google Meet, Google Classroom dan juga platform LMS. Penggunaan internet untuk tujuan pembelajaran ini walau bagaimanapun ia menimbulkan risiko dan isu seperti pendedahan kepada kandungan lucah, buli cyber, penipuan dan ketirisan maklumat peribadi semasa kanak-kanak melayarinya. Menjadi kebimbangan apabila kawalan keselamatan ibu bapa tidak selari dengan kadar penggunaan internet. Menurut Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, kesedaran ibu bapa terhadap kawalan keselamatan menurun pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan 2018. Dengan perubahan yang mendadak kepada pembelajaran dalam talian telah membuka ruang kepada risiko keselamatan cyber yang di luar jangka kepada murid dan juga ibu bapa. Dengan ini, kita perlu memahami bahawa terdapat pelbagai risiko ancaman keselamatan yang boleh berlaku. Maka amalan keselamatan cyber juga perlu ditingkatkan agar anak-anak terselamat daripada menjadi mangsa. Banyak kajian lepas yang dijalankan dalam mengkaji amalan keselamatan cyber sebelum pandemik melanda. Tambahan pula terdapat kajian-kajian lepas dijalankan di luar negara dan tidak menggambarkan keadaan sebenar di Malaysia. Kajian ini diharapkan sekurang-kurangnya dapat mengisi jurang dalam menggambarkan aspek utama yang menjadi kebimbangan ibu bapa dan tahap amalan ibu bapa di Malaysia terhadap risiko keselamatan cyber semasa pandemik. Beralih kita kepada sorotan literatur. Sorotan literatur bagi kajian ini bertumpu kepada yang pertama, keibubapaan digital. Yang kedua, kajian lepas mengenai ancaman cyber. Dan yang ketiga adalah kajian-kajian dan cadangan mengenai amalan keselamatan cyber yang boleh diaplikasikan bagi mengelakkan anak-anak terdedah dengan risiko keselamatan cyber. Objektif kajian. Kajian ini dijalankan bagi memenuhi 3 objektif berikut, iaitu yang pertama, mengukur tahap kebimbangan ibu bapa terhadap risiko keselamatan cyber semasa pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR. Yang kedua, mengukur tahap amalan keselamatan cyber dalam kalangan ibu bapa untuk mengurangkan risiko keselamatan cyber semasa PDPR. Dan yang terakhir adalah mengenal pasti perbezaan tahap kebimbangan dan tahap amalan keselamatan cyber antara ibu dan bapa semasa pelaksanaan PDPR. Baik, yang seterusnya adalah metodologi kajian. Reka bentuk kajian ini adalah kajian kuantitatif menggunakan kaedah tinjauan. Teknik persempelan adalah rawak mudah yang melibatkan seramai 206 orang responden. Item bahagian A dan B instrumen soal sedik telah dibangunkan oleh pengkaji dan bahagian C pula diadaptasi daripada modul Cyber Security Malaysia. Skala Likert 5 mata digunakan bagi mengukur min dan seterusnya terdapat 27 item dalam borang soal selidik yang merangkumi bahagian demografi responden, kebimbangan dan amalan keselamatan cyber ibu bapa semasa pelaksanaan PDPR.
Bagi pentadbiran data, objektif pertama dan kedua, analisis deskriptif untuk mencari frekuensi, mean dan juga sisihan piawai. Manakala bagi objektif tiga, analisis inferensi dijalankan iaitu ujian T tidak bersandar. Seterusnya ialah dapatan kajian, berikut ialah demografi responden. Seterusnya, berikut ialah dapatan kajian bagi objektif pertama di bawah konstruk masa pendedahan kepada internet. Ia menunjukkan interpretasi mean yang tinggi. Kebimbangan ibu bapa di bawah konstruk pendedahan kepada kandungan juga menunjukkan interpretasi mean yang tinggi dengan purata mean 4.19. Kemudian ialah kebimbangan ibu bapa di bawah konstruk ancaman dan keselamatan juga menunjukkan interpretasi mean yang tinggi dengan bacaan 4.14. Secara keseluruhannya, kebimbangan ibu bapa terhadap risiko ancaman cyber semasa anak-anak mengikuti PDPR adalah tinggi dengan purata mean bagi ketiga-ketiga konstruk ialah 4.14. Dan kebimbangan yang paling tinggi adalah ditunjukkan pada konstruk kedua iaitu pendedahan kepada pelbagai kandungan yang membimbangkan di internet. Manakala bagi masa pendedahan, ibu bapa menunjukkan kebimbangan yang paling rendah walaupun bacaan mean adalah pada tahap yang tinggi iaitu 4.09. Dapatan bagi objektif 2 iaitu amalan keselamatan cyber dalam kalangan ibu bapa semasa PDPR. Purata mean amalan keselamatan cyber dalam kalangan ibu bapa adalah sebanyak 3.79 yang memberikan interpretasi yang tinggi. Ini menunjukkan bahawa ibu bapa mengamalkan amalan keselamatan cyber yang baik semasa tempoh pelaksanaan PDPR bagi mengawal anak-anak daripada terdedah kepada risiko ancaman keselamatan cyber. Berikut ialah dapatan bagi objektif ketiga, ujian T tidak bersandar telah dijalankan. Nilai T bagi pembandingan tahap kebimbangan antara ibu dan bapa ialah T sama dengan negatif 0.841 dan tahap signifikan P sama dengan 0.401 di mana P lebih besar daripada 0.05. Maka hipotesis null gagal ditolak. Oleh itu tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara ibu dan bapa dari sudut tahap kebimbangan terhadap risiko ancaman cyber semasa pelaksanaan PDPR. Manakala nilai T bagi tahap amalan keselamatan cyber antara ibu dan bapa ialah T sama dengan negatif 2.342, P sama dengan 0.02. Oleh itu P lebih kecil daripada 0.05. Tahap signifikan ini lebih kecil daripada 0.05, maka hipotesis null berjaya ditolak. Secara kesimpulannya, terdapat perbezaan yang signifikan antara ibu dan bapa dari sudut amalan keselamatan cyber semasa pelaksanaan PDPR. Kita pergi kepada bahagian perbincangan. Dapat kita fahami bahawa penggunaan internet semasa pandemik adalah satu keperluan bagi anak-anak, lebih-lebih lagi apabila mereka perlu mengikuti PDPR. Namun pendedahan yang melampau menjadi kebimbangan. Ibu bapa paling bimbang terhadap pendedahan kepada kandungan dewasa seperti pornografi, perjudian. Ibu bapa juga didapati sentiasa berpesan kepada anak-anak tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan semasa berada dalam talian. Namun data kajian ini juga mendapati bahawa ibu bapa tidak sentiasa berbincang dengan anak-anak mengenai isu keselamatan cyber dan cara melindungi data pribadi. Ibu bapa mungkin merasakan bahawa isu keselamatan cyber tidak perlu dibincangkan, cukup sekadar mereka sentiasa mengingatkan anak-anak perkara yang boleh dan tidak boleh dilakukan semasa berada dalam talian. Ibu bapa juga menunjukkan kekerapan yang tinggi dalam memeriksa laman sesawang yang telah dilawati oleh anak-anak mereka. Pemeriksaan laman sesawang dan menetapkan laman yang tertentu sahaja yang boleh dilawati sekurang-kurangnya boleh mengawal anak-anak daripada terdedah kepada kandungan yang tidak sepatutnya. Ibu bapa juga didapati mempunyai tahap kebimbangan yang sama terhadap risiko ancaman cyber yang mungkin dihadapi oleh anak-anak mereka. Namun dari segi amalan keselamatan cyber, kita mendapati bahawa kaum ibu mempunyai tahap amalan yang lebih tinggi berbanding bapa. Kaum ibu menurut Hamad 2021 lebih banyak terlibat dengan anak-anak semasa PDPR. Ini mungkin mempengaruhi kaum ibu untuk mengamalkan amalan keselamatan yang lebih baik berbanding bapa.
Kesimpulannya, apabila pembelajaran secara dalam talian dilaksanakan, maka pendedahan kepada internet dalam kalangan murid-murid sekolah menjadi semakin meningkat. Peningkatan penggunaan internet ini mendatangkan kebimbangan kepada ibu bapa berikutan risiko dan ancaman keselamatan cyber yang juga semakin meningkat. Ibu bapa memainkan peranan yang penting untuk mendidik anak-anak mereka supaya menjadi pengguna internet yang bertanggungjawab, beretika serta berpengetahuan dan dalam masa yang sama dapat mengamalkan amalan keselamatan cyber yang tinggi supaya terselamat daripada menjadi mangsa jenayah cyber. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum.